kebetulan saya baru lepas bentangkan satu paper dekat International Conference on Election and Democracy in Muslim World. Paper tu berkaitan dengan parti Salafi di Egypt yang telah memenangi 28% daripada kursi parlimen, yang mana semalam waktu ada meeting dengan George Galloway, Dr. Joe Blanchard sekali, dia kata, I thought I'm an expert in Egyptian politics. Dia kata, dia memang expert dalam bidang politik lah, after Robert Fisk. Dia lupa nak cakap tau. Dia kata, but I wouldn't expect this group would manage to secure 28% of the parliamentary seats. So dia tahu perkembangan Salafi di Mesir, dia tahu tentang pengaruh satelit TV di Mesir. Tetapi pertama sekali satu kejutan, orang tak sangka Salafi akan masuk politik. Pada saya itu tak ada yang pelik. Kadang tengok bila orang tulis kata Salafi masuk politik, bukan benda baru. Dekat Malaysia orang masuk UMNO awal lagi dah. Okay, kemudian kalau nak lihat di Kuwait itu sudah ada parti politik Salafinya. Dan kalau okey lah, to be fair, kita treat Salafi as an ideology, Salafi as a method. Kalau kita katakan zaman 70-an itu, zaman 80-an, kebanyakan ulama yang berasal daripada ABI itu, mereka berorientasikan Salafi, seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tuan Guru Nik Aziz Niman, dan juga yang seumpama dengannya. Malah kalau kita ingat lagi politik waktu itu, orang panggil dia Wahabi. Kalau di Kelantan, di Terengganu, Ustaz Tuan Guru Ustaz Harun Taib sendiri merupakan seorang graduat daripada Madinah dan membawa, kalau pada saya, teologi Salafi itu. Cuma mungkin yang dimaksudkan oleh di dalam bahasa politik mutakhir ini ialah satu arus ataupun gerakan Salafi yang sebelum ini wacananya didominasi oleh golongan Saudi, totalitarian Saudi itu, yang melihat bahawa wajibnya taat kepada pemerintah, dan mereka akan cuba pusingkan dalil-dalil untuk menjurus ke arah itu dengan penafsiran-penafsiran secara literal, tanpa melihat kepada ulama-ulama sunnah yang terdahulu macam Ibn Qayyim apa disebutkan, Ibn Taimiyah, dan juga tanpa melihat kepada pengamalan para sahabat. Tapilah itu kita cerita waktu lain. Itu biasa Ustaz Rashid akan cerita, Ustaz Dr. Asri akan cerita dalam kuliah-kuliahnya. Cuma bila cerita tentang parti politik Salafi di Mesir, untuk perbincangan itu, saya dapati ada satu kelompongan itu, iaitu dalam kajian saya itu, saya lebih bergantung pada secondary sources. Adalah few primary sources, tapi saya tidak berada di Egypt itu sendiri. Lepas tu baru ni nak cuba dapat daripada media untuk view sama, nampak gaya orang kurang berminat nak lihat politik Mesir. Di Malaysia ni kadang kita agak pelik dari segi foreign policy kita. Saya minta maaf kepada pihak Wisma Putra kalau ada. Saya yakin tak ada lah, mereka tak minat benda macam ni. Foreign policy kita terhadap Arab Spring begitu vague. Ataupun kalau ikut bahasa lebih kasar, saya katakan bukan sekadar vague, tapi tak tahu sederhana. Apakah sikap kita terhadap apa yang berlaku di Egypt? Kita sibuk nak ambil pelajar awak balik with some bad intention. Okay. Kita sibuk, bila berlaku kat Libya, lebih teruk lagi dekat parlimen kita ada ahli parlimen daripada BN minta sedekahkan Fatihah kepada Muhammad Gaddafi. Betul tak, Baby? Ada kan? Bila berlaku di Tunisia, langsung dahlah dia pun tak tahu Tunisia tu kat mana. Dan kita polisi tak jelas. Dalam keadaan kalau kita lihat hari ini, baik di Tunisia, baik di Libya, baik di Egypt, pihak barat berlomba-lomba untuk pergi ke sana. Turki sampai sekarang dah secure banyak investment kat sana. At least kalau kita lihat beberapa pihak daripada barat yang mempunyai agenda tertentu dalam nak bawa ruang demokrasi dan sebagainya, memberikan banyak latihan kepada aktivis-aktivis sana, terlibat secara langsung. Peniaga-peniaga daripada EU countries lama yang berbondong-bondong pergi ke Tunisia, pergi ke Libya, pergi ke Egypt. Satu perkara menarik mengenai negara-negara post Arab Spring ini, pilihan raya berlaku di Tunisia, di Egypt, dan insyaAllah yang berlaku di Libya, Morocco yang terkena tempias Arab Spring saja pun, dan baru ni Kuwait, ialah golongan Islamis dapat Spring Board. Dia naik balik. Dalam keadaan kalau kita Egypt itu, insyaAllah dalam tempoh terdekat bila kerajaan yang ditubuhkan, itu yang dominan itu adalah golongan Islamis.
FJP, Freedom and Justice Party, yang diasaskan oleh Ikhwan, dan pembangkangnya golongan Salafi. Tapi mereka bukan Khawarij. Pembangkang dalam erti kata kerangka politik demokrasi moden, dia bukan artinya mengangkat senjata menentang pemimpin. Itu fake Badawi, yang bukan Badawi, fake Arab Badui yang katakan kalau parti pembangkang itu adalah menentang pemerintah. Tidak. Di dalam kerangka demokrasi, baik pihak pembangkang, baik pihak kerajaan, mereka adalah warga, mereka adalah citizen. Dan setiap orang di-empowerkan untuk memilih dan memerintah. Pemerintah itu tidak kekal selama-lamanya. Yang kekal hanya Allah SWT. Jadi mereka diberikan amanah oleh rakyat. Berdasarkan amanah itu untuk mereka kembalikan dengan rakyat untuk mengadakan tata kelola yang baik, governance untuk administrasi negara untuk masalah rakyat dan bukan untuk masalah suami-suami menteri. Jadi bila tadi Bu Lucy kata sejuk, saya rasa sudah panas sekarang. Jadi bila sebut tentang pembangkang itu, saya sendiri bila dalam berbincang, saya kata saya berharap supaya Salafi Nur Parti di Egypt itu menjadi pembangkang. Pertamanya, rasionalnya biarlah di pihak kerajaan itu Islamis, tapi Ikhwan insist, dia kata kami tak mau kerajaan Islamis. Walaupun kami ini Islamis, tapi kita percaya kepada power sharing. Dan saya rasa itulah the way ahead, the way forward. Dan kalau di Malaysia, apatah lagi sebenarnya. Okay. Dan di pihak pembangkang, biarlah Salafi. Ada dua perkara. Pertamanya, biarlah suara golongan Islamis menjadi dominan di kalangan pembangkang. Kita tidak mahu yang menjadi pembangkang itu golongan yang anti-Islam ataupun golongan Kristian yang sepatutnya berada bersama dalam pemerintah. Biarlah Islamis itu menjadi suara yang akan check and balance kepada kerajaan Rusia yang ada. Dan yang kedua, saya berharap sangat dengan kewujudan di parti Nur, parti Salafi sebagai opposition, mereka akan membentuk banyak lagi fake baru dalam bab siasat syariah di dalam wacana golongan Salafi. Satu perkara yang saya agak tidak bersetuju di dalam ketakutan saya suarakan, kadang-kadang orang mengambil mudah. Terutama di pihak barat, bila mereka katakan Islamis, mereka ada satu contoh. Mereka masukkan satu bakul, baik Taliban, baik Ak-Parti, baik Ak-Parti pun di Turki tak mengaku dia parti Islam sebenarnya. Masukkan Ikhwan, masukkan Nahdlatul Syariah dan masukkan golongan Salafi. Itu tidak betul. Tidak ada satu tafsiran monolitik terhadap inilah Islamis. Malah baru-baru ni orang amat rancak yang berkatakan tentang post-Islamism, pasca Islamisme. Ilmuwan seperti Asif Bayan, ilmuwan seperti Oliver Roy, orientalis daripada Perancis yang menulis tentang kegagalan golongan Islamis, dan juga Keppel dan lain-lain nama, mereka gemar menggunakan istilah Islamism. Dan bila lihat wacana baru bagi golongan Islamism yang bersetuju untuk power sharing, untuk berkongsi kuasa dengan orang lain, untuk terlibat dalam demokrasi, untuk membicarakan tentang tata kelola kerajaan, good governance dan sebagainya, lalu mereka katakan this is the end of Islamism. Sebab Islamism, dia kata kalau lihat tahun 80-an, tahun 90-an membicarakan tentang negara Islam, membicarakan tentang Daulah Islamiyah, hudud, syariah dan sebagainya. Itu tidak benar. Kalau kita lihat, aktornya masih aktor yang sama. Yang dipanggil Islamis itu Islamis yang sama. Dan mereka masih berpegang dengan worldview yang sama. Masih orang Islam, masih berpegang dengan konsep tauhid, masih berpegang dengan merujuk kepada sumber yang sama, Quran dan Sunnah. Cuma bezanya ialah wacana. Dan wacana ataupun bahasa yang mereka gunakan bukan perkara baru. Ini merupakan tabiat kepada politik Islam itu sendiri, seperti mana yang telah diuraikan oleh Dr. Hasri tadi, kata-kata daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bila politik ini diserahkan kepada huruf untuk menentukan, diserahkan kepada konteks untuk menentukan, maka pastinya akan berubah. Kerana akal manusia berubah, pengalaman mereka berubah. Dan kebetulan sekarang ini zeitgeist ataupun roh zaman waktu ini adalah demokrasi, adalah good governance, maka orang memilih untuk menggunakan itu sebagai tapak. Dan menarik mengenai Islam, Rasulullah SAW tidak membawa satu model yang khusus. Kalau Rasulullah SAW bawa satu model yang khusus, kacau, Islam tak akan jadi sesuai sepanjang zaman. Tapi Rasulullah SAW, baik dalam Quran, baik dalam hadis Rasulullah SAW, baik di dalam maqasid syariah itu, membawa prinsip-prinsip umum yang segar sepanjang zaman untuk umat Islam mengamalkannya dalam kerangka apa sekalipun politiknya. Itu boleh baca kat dalam buku ni lah, tak perlu kita nak cerita, nanti kita cerita balik dalam buku ni.
tak ada guna ditularkan lah. Jadi kembali kepada persoalan tadi, bila dijemput oleh saudara Norman dan tanya Ustaz Rashid, saya jangkakan, apakah Malaysia akan ketubuhnya Parti Salafi Malaysia ataupun Parti Cahaya Etnis Gundur. Jadi saya harap tidaklah seperti itu, dan saya yakin 100% itu bukanlah hasrat di hati sesiapa yang terlibat di sini. Cukuplah dengan parti yang ada. Buat setakat ini kita pastikan bahawa rejim yang ada itu tidak lagi berkuasa penuh, supaya memberikan laluan yang baru kepada kerajaan yang lebih telus dan demokratik, supaya kalau puak-puak Salafi nak tubuhkan parti, mereka boleh tubuhkan parti selepas itu. Ini cerita tentang Malaysia, bukan negara antar berantah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila lihat kepada isu tata kelola good governance, baru-baru ni ada satu forum yang saya hadiri bersama dengan Prof. Ridwan Usman daripada UM dan juga Prof. Majlis Syam. Kami berbicara tentang pasca Islamisme sebagai landasan baru politik Islam. Kebetulan forum itu dianjurkan oleh parti yang Islam. Jadi dalam argument saya adalah yang bertanya, saya hargai perbezaan pendapat. Setiap orang mempunyai pandangan berbeza, setiap orang mempunyai aspirasi berbeza. Tapi kita kena bersedia juga. Kalau kita bersedia untuk melontar idea kita bersedia juga untuk idea itu diperbincangkan dan dicabar. Barulah kita melihat idea itu betul-betul mampan atau tidak. Dan kita tidak boleh gunakan label tertentu untuk memastikan idea kita itu dipaksakan ke orang lain. Hanya kerana kita ini seorang ulama atau hanya kerana kita ini daripada parti-parti tertentu, maka orang kena ikut kita 100%. Tidak, kita manusia. Idea kita juga merupakan cernaan manusia terhadap wahyu. Dan bila sebut tentang cernaan pemikiran terhadap wahyu itu, orang lain juga mempunyai metod mereka dan idea mereka juga. Jadi apa yang dibincangkan kat dalam itu tentang wacana golongan Islamism sekarang, baik di Egypt, baik di Tunisia, baik di Libya, baik di Morocco. Mereka membincangkan bahawa menarik yang disebut tentang Egypt. Dalam kajian saya terhadap parti Salafi, bila terbuka ruang untuk demokrasi yang tulen, kebebasan yang ada selepas jatuhnya Mubarak, demokrasi ini oleh kerana dia merupakan zeitgeist ataupun roh di zaman ini, dia mempunyai kekuatannya sendiri. Saya tidak merujuk kepada falsafah demokrasi Lincoln ke Socrates ke Greta. Kita bicarakan tentang apa kerangka demokrasi di zaman ini yang ada. Dia mempunyai satu kuasa yang begitu ajaib. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, di mana golongan Salafi yang sering dikenali sebagai orang yang menolak demokrasi. Kebetulan wacana itu yang cuba dipromosikan oleh ulama-ulama daripada Saudi dan juga daripada tanah Syam, yang mempunyai tafsiran mereka sendiri. Golongan Salafi yang melihat bahawa politik itu sesuatu yang tidak boleh dicampuri, kan? Ataupun lebih parah lagi, kalau di Egypt, bermulanya gerakan Salafi di tahun 70-an yang agak meluas itu. Sebenarnya term Salafi itu pun tidak boleh dimonolitikkan, kan? Sebab kerangka perkataan Salafi yang awal ditunjukkan oleh Muhammad Abdul dan Jamaluddin Afghani, dan mereka ini golongan rasionalis. Kan? Tapi tak apalah, kita pergi kepada penggunaan Salafism dalam kerangka politik moden. Di zaman 70-an, di zaman 80-an, perkataan Salafi itu begitu, kita katakan, notorious di Egypt. Bukan notorious kerana dia ni Wahabi, tolak maulid dan tolak berjanji dan tolak maulid Yasinan, bukan. Tetapi mereka ditolak kerana idea radikal. Apabila mereka ini, golongan yang kebanyakan di Iskandaria, melihat kepada kezaliman rejim Abdul Nasir sebelum itu dan kezaliman Sadat, dan bagaimana jahatnya mereka terhadap pendukung gerakan Islam yang mainly Ikhwan itu di dalam penjara dan di luar penjara. Jadi dia lihat yang tokoh-tokoh Ikhwan, pendakwa-pendakwa yang disiksa dalam penjara, begitu reda dengan tekanan dikenakan. Jadi golongan muda pada waktu itu lihat tak boleh jadi macam ini. First kali muncul idea untuk mengkafirkan pemerintah. Ini golongan asal dia, golongan Salafi di Iskandaria ni, mereka masuk ke dalam Ikhwan sebagai golongan pemuda lah. Sebab tengok waktu tu hanya Ikhwan saja parti yang ada, jemaah yang ada, jadi mereka masuk. Tapi bila berada kat dalam penjara,
Dan mereka yang bawa kat luar penjara, dia lihat pemerintah dan macam ini pun ikhwan tak nak kafirkan. Jadi mereka cuba untuk membuat satu pentafsiran baru terhadap pemikiran Sayyid Qutb. Dalam bukunya Ma'alim Retorik Milestone, kalau siapa yang tahun 70-an belajar kan, UK semua tu kan, Milestone, petunjuk sepanjang jalan, Ma'alim Retorik, berkaitan dengan jahiliah, berkaitan dengan tauhid. Mereka memberikan input baru sehingga mereka tafsirkan kita berada di zaman jahiliah. Jahiliah itu pemerintah dan menentang kita, dan itulah tauhid, maka tauhid mereka itu kafir. Okey, dia stop kat situ, tak apa lagi. Kalau dia kata kerajaan itu kafir, tak okey lah kan. Tapi tak apa lagi. Okey, mereka yang terlibat dengan kerajaan itu pun dikira sebagai kafir, tauhid, jahiliah. Tak apa lagi. Mereka yang reda tauhid, kafir, jahiliah. Mereka yang mengundi, mereka yang tak ambil peduli, mereka yang tak kata orang tu tak kafir, tauhid, jahiliah, mereka itu jahiliah, tauhid dan kafir. Jadi golongan takfiri ini yang mendominasi pemikiran atau memberikan gambaran buruk kepada arus salafi di zaman 80-an di Egypt. Okey, maka muncullah Jamaah Islamiyah. Kalau waktu tu kita ingat, ni tak sama dengan JI sini ya. Adalah ideologically ada super sikit-sikit. Ataupun golongan dinamakan Jihad Islami. Mereka lihat tak boleh itu saja. Cara nak menjatuhkan tauhid, kafir dan jahiliah ni adalah dengan kekerasan, dengan revolusi. Maka kalau kita lihat di tahun hujung 80-an, 90-an, dipenuhi politik Egypt itu, kalau sebut Islamis, lebih dikaitkan dengan pengeboman. Ingat lagi? Ataupun pembunuhan bagi para pelancong di di Luxor dan di Skandaria dan sebagainya. Notorious itu. Tapi tuan-tuan dan puan, bagi saya penggaji kepada gerakan-gerakan Islam dan ideologi ini, apa yang menyebabkan mereka menjadi radikal seperti itu? You cannot blame. Okay, silap dia lah. Tapi yang pertama sekali kita kena point out, rejim yang zalim, diktator. Dan tesis ini dibuktikan selepas jatuhnya Mubarak. Selepas jatuhnya Mubarak, golongan-golongan jihad Islami dan juga golongan Jamaah Islamiyah ini yang sudah mula keluar daripada penjara dan sebagainya mengatakan, sekarang ini kami tinggalkan gerakan bersenjata, kami akan pergi ke ballot box, peti undi. Jadi orang tanya kenapa? Dia kata sekarang sudah ada kebebasan, sudah ada freedom, sudah ada demokrasi, masing-masing berada di level playing field. Itu kekuatan. Sebab kalau kita ada counter terrorism unit, saya yakin pihak PRM ada kat sini, PSP, tak payah lihat sama sendiri lah. Okay. Jadi saya rasa kalau counter terrorism unit itu nak gunakan teknik deradicalization, tak perlulah nak hantar pendakwah-pendakwah yang anti-Wahabi itu pergi ke Kementerian. Mereka makin radikal dengan lagi orang-orang ni. Tapi apa yang perlu buat, pastikan demokrasi benar-benar tulen, kebebasan untuk berpolitik itu benar-benar ada di bumi Malaysia. Yakinlah golongan yang sebagai JI, KMM, mereka juga akan terlibat dalam politik. Bila di Temu Ramah Tariq Az-Zumur, antara pengasas Jamaah Islamiyah itu, Temu Ramah yang menarik, kalau kita lihat, bukan sahaja akhbar Mesir yang terlibat, malah akhbar Barat sendiri nak jumpa. Kenapa korang boleh berubah menjadi tubuhkan satu parti politik? Daripada satu ekstrim pergi ekstrim, dia tak pergi ekstrim lain kan? Daripada ekstrim yang membunuh orang halalkan dalam, tiba-tiba kata okey, kami abandon senjata semua, abandon violence, kami nak masuk politik. Bukan Temu Ramah mereka. Temu Ramah mereka, dia kata kenapa sebelum ni kami seperti itu? Kami ditindas, kami tak diberikan peluang, kami dinafikan, hak rakyat dinafikan, kami nak bagi idea tak dibenarkan. Jadi cara nak buat ialah dengan angkat senjata. Silaplah tu. Jadi sekarang dia kata dengan ruang yang ada, dengan demokrasi yang promis kami 1001 ruang untuk kami melakukan perubahan, mengapa kami perlukan senjata lagi? Kalau itulah bagi pihak Jamaah Islamiyah, boleh kita lihat pada pihak golongan yang mengumpulkan parti Salafi. Saya parti Salafi ada dalam 7-8 parti. Dan akhirnya mereka bila nak bertanding, mereka mudahkan bertanding atas satu banner lah, Hizb Nur ataupun Parti Nur di Egypt. Begitu PRM, YB kena satu banner juga, senang sikit mana makan. Ni kita pun pening kepada yang bunga tu kan, kena kekalkan yang bunga, tak boleh sekejap bunga, sekejap bulan, sekejap roket, sekejap mata lah. Okay.
Jadi apa ni bagi parti Salafi itu, bila ditemu ramah parti-parti tersebut, apa yang tuan bayangkan? Okey, definitely lah dengan janggut yang panjang seperti kebanyakan yang kat sini. Muka pada waktu tu dulunya yang masam, sekarang ni sudah mula senyum sikit. Jadi bila ditemu di wawancara mereka, kata first, biasalah kalau kita dapat wartawan-wartawan daripada barat dan sebagainya. Pertama sekali dia tanya, adakah kamu nak ambil modal Saudi untuk Egypt? Adakah kamu nak laksanakan hudud? Adakah kamu nak kepipit? Bukan kepimpinan ulama, dia tak ada lah. Adakah kamu nak paksa wanita semua supaya pakai niqab, burqa? Adakah wanita tak boleh nak memandu? Agak-agak apa dia jawab? Dia jawab, dia kata, kami inginkan negara sivil bagi rakyat Mesir yang beridentitikan Islam. Rakyat Mesir kebanyakannya berjiwa Islam dan kami tak risau untuk menubuhkan negara Islam. Kalaulah dalam perlembagaan itu dah jamin, tak perlu nak kacau-kacau. Jadi itu isunya. Yang penting artikel 2 tu kekalkan. Sebab tu bagi golongan Islamis dia tak mau kacau artikel 2 dekat dalam perlembagaan Mesir itu. Dan bila tanya, okey, apa korang punya prioriti, apa korang punya projek nak buat parti Salafi ni? Adakah nak pastikan tailor semua memastikan apa baju-baju itu singkat bagi orang lelaki? Dan juga tak, ini jawaban saya lah. Jadi mereka, prioriti kami pertama sekali ialah ekonomi. Kita nak bicarakan tentang hudud dalam keadaan peluang kerja tidak ada, ekonomi tidak adil, corruption yang banyak, dalam projek banyak leakages, dalam tidak ada good governance. Bagaimana kita nak menghalang orang daripada membuat jenayah? Pastikan ekonomi yang sama itu dinikmati oleh rakyat. Mesir sebuah negara yang kaya. Itu yang pertama. Dan kedua, pendidikan. Dia kata pendidikan begitu teruk di Mesir. Rejim Mubarak memang nak membodohkan rakyat. Bukan Mubarak sajalah, semua rejim macam itu. Dia nak, bila rakyat bodoh, rakyat tidak akan bersuara. Bagi 500, dia rasa that's the end of the world. Ini saya kata Mesir lah, dia kata bukan Malaysia. 500 Junai, RM200. Ini politik zaman neolitik. Ini politik zaman batu. Politik zaman sekarang orang sudah boleh berfikir. Orang ingin lihat apakah nasib anak cucu mereka ke depan. Mereka nak pastikan hasil mahsul negara, duit cukai yang mereka bayar benar-benar dialihkan kepada rakyat. Dan parti Salafi di sana berbicara bahasa ini. Saya agak terkejut ketika buat paper tu. Wah, saya kata ini satu benda yang menarik ni. Saya nak pergi tapi tak ada fund. Jadi saya rasa sesiapa yang ada fund nak pergi bersama saya untuk buat kajian tentang parti-parti Salafi dan juga kita jumpa dengan Ikhwan buat liputan, kita boleh pergi sekali. Tapi kena bayarkan tambang apa? Tiket saya. Okey. Siapa ni? Dan kalau lah saya tak tahu Ibnu Qayyim nak jadi parti politik ke, kena ada buat kajian kat sana. Tak Okey. Jadi bila bicara tentang apa tu good governance seperti ini, parti-parti Salafi itu matang. Apatah lagi bila mereka interview Ikhwan, bacalah interview Ikhwan oleh akhbar-akhbar barat, Washington Post-nya, Wall Street Journal. Ada orang senyum apa Dia tak apa, Wall Street Journal-nya lah, dan pakai lagi akhbar-akhbar lain. Kita akan dapati mereka berbicara dengan bahasa semasa. Kan? Bila sebut Ikhwan tu, dia kata we believe in power sharing. Malam ini akan ada di Astro Awani wawancara bersama Dr. Juma Amin. Saya ada sekali kat situ. Bila kita tanyakan, kenapa kau percaya dengan power sharing? Ini sudah menafikan ketuanan Islam di Mesir. Nak share power dengan liberal, nak share power dengan nak share power dengan Koptik. Ini menggadaikan prinsip Islam. Apa jawab Dr. Juma Amin? Dia orang nombor 2 dalam Ikhwan, Naib Mursyidul Am. Dia kata, perkongsian power ni, Quran dah ajar lama dan Nabi dah ajar lama. Nabi datang ke Madinah saja, apabila dibuatnya piagam Madinah itu merupakan refleksi kepada perkongsian power sharing, perkongsian kuasa. Boleh saja Nabi tak nak libatkan ahli kitab di Madinah.
Yahudi itu untuk terlibat dalam apa ni Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Ada orang kata first constitution, written constitution in the world. Saya tak tahulah, saya bukan orang undang, tapi saya rasa itu tidaklah constitution. Saya rasa itu lebih kepada charter ataupun treaty. Tak apalah, apa yang boleh, tapi maksudnya Rasulullah SAW boleh saja untuk tidak terlibatkan. Ada orang kata, Ustaz, yang bab apa ni, yang mention tentang Bani Israel itu riwayat Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni dirawi masa riwayat Al-Dhaif. Tak, telah dibincangkan oleh para ulama kemudian, terutama oleh Ibrahim Al-Ali, bagaimana terdapat riwayat-riwayat lain dan bukti-bukti lain yang menyokong bahawa memang di dalam Sahifah Madinah itu disebutkan tentang persetujuan Rasulullah SAW bersama golongan Yahudi yang tinggal di Madinah. Isunya ialah perkongsian kuasa. Dan satu lagi, Hilful Fudul. Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, di Mekah berlakunya satu kesepakatan di kalangan kabilah-kabilah Arab, iaitu mereka bersatu di atas nama keadilan dan membantu orang-orang yang dizalimi. Melalui Hilful Fudul ini ataupun perjanjian Fudul, Confederation of Fudul, kalaulah ada apa ni pihak-pihak yang dizalimi daripada negara lain, daripada tempat lain, daripada kabilahnya datang meminta apa tu, kata refuge, minta apa tu kita panggil suaka politik. Pada waktu itu kabilah-kabilah di Makkah bersetuju untuk memberikan political asylum untuk orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah sewaktu sekarang ini, sewaktu dia Nabi, dia dah Islam ni, ada perjanjian Fudul, maka dia akan bersama dengan perjanjian tersebut. Bukankah ini salah satu contoh daripada power sharing? Apatah lagi hidup di dalam negara Malaysia ini, yang hakikatnya bahawa Muslim adalah the majority minority. Kan? Yang non-Muslim itu pun merupakan minority majority. Apakah kita melihat model Saudi sebagai kerangka kita ataupun model Iran? Sudah tentunya bukan. Jadi perlunya kepada faith politik baru bagi Malaysia. Ya. Lihat dalam kerangka ini, dan saya lihat dalam kes ini bagaimana parti-parti moderat seperti Ennahda di Tunisia, Ikhwan di Mesir, parti-parti Salafi di Mesir itu sendiri pun, dan parti apa ni, Justice and Development di Morocco, mereka telah pergi kepada satu dimension baru. Ada orang tanya, saya ingat dalam forum dekat yang saya katakan bersama Prof. Ridwan, dia kata, Ustaz Mazli, dia kata, bukan mengapa kita perlu tinggalkan prinsip-prinsip Islam, hanya pergi kepada perkara seumpama ini, nak power sharing lah apa, ini tak Islamik, meninggalkan prinsip-prinsip. Saya pun pelik, bagaimana orang boleh fikir macam ni? Saya kata, apa prinsip-prinsip itu sendiri? Kalau prinsip itu keadilan, prinsip itu berteraskan kepada tauhid, prinsip itu berteraskan kepada amanah, prinsip itu berteraskan kepada Islam. Orang kata amal apa? Lingkungan yang kata amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar itu hanya satu juzuk daripada Islam. Konsep Islam ni satu konsep yang begitu luas. Saya dulu waktu saya aktif dengan Jamaah Islam Malaysia pun, dia orang tak highlight sangat konsep Islam ni dalam politik. Islam dalam politik satu ruang yang amat besar. Orang hanya lihat Islam ni dalam kerangka aku jahat, nak Islam jadi baik. Dulu aku tak solat, hari ni aku bersolat. Dulu aku tak puasa, hari ni aku berpuasa. Dulu aku tak pakai kupiah, hari ni aku pakai kupiah. Dulu aku tak pakai tudung, hari ni aku pakai tudung. Kemudian jadi penceramah kat muka. Okay. Tak apalah, kita tak boleh nafikan tabiat beragama bagi orang Malaysia ini. Orang agama di Malaysia ni, kita tabiat beragama kita menarik. Orang lebih suka mendengar daripada membaca. Lebih suka menerima daripada berfikir. Lebih-lebih lagi, kalau yang berkata itu satu figure yang suci, satu figure spiritual, khalas, sami'na wa ata'na. Kita jarang nak apa tu challenge idea itu. Sebab itu kalau orang di Malaysia ini, ketika saya berbual dengan sebuah parti Islam itu, saya katakan kita tak nampak apa opus ataupun magnum opus yang dilahirkan di Malaysia ini dalam membentukkan kerangka politik Islam di Malaysia. Kita pun tak tahu buku siapa kita nak rujuk. Separuh tu dia dah ulang apa yang orang lain dah sebutkan, dan tak nampak satu kerangka. Sebab apa? Kita tak terbiasa dengan cara beragama berdasarkan hujah dan juga berdasarkan kajian. Yang penting, sebab tu kalau penceramah kat Malaysia laku. Lagi kalau pandai ceramah,
Yalah, saya tak reti berceramah. Kurang. Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan nak pergi ceramah, jangan panggil saya. Dia akan memboringkan. Okay. Jadi siapa ni, kalau orang tu pandai berceramah, pandai buat lawak dan sebagainya, maka dia akan terkenal tanpa hiraukan apa dia katakan pun. Kalau orang berpetikakan apa dia kata, wah, ini sudah memusuhi Islam dan dakwah Islam pula gitu. Yang dia cerita benda yang salah, memburukkan Islam, ataupun dia punya kesan yang akan memberikan gambaran buruk pada Islam, dia tak kisah. Jadi kenapa sikap beragama? Jadi bila sebut seperti itu, saya teringat di Malaysia itu kita kurang membicarakan tentang substance. Lebih suka kepada simbol. Kalau simbol, penonjolan, itu akan lebih mudah orang nak subscribe berbandingkan substance. Malah kalau orang tu membicarakan tentang substance tetapi tidak membawa form, dia akan mudah saja ditolak. Jadi sebab tu kadang-kadang di Malaysia agama ni jadi mainan orang politik. Tadi kita bincang bagaimana kalau ahli politik Hindu di India, tak semualah, ada di antaranya kalau terlibat dengan corruption dan sebagainya, didedahkan. Apa mereka buat? Pergi kat sungai Ganges, mandi-mandi dan sudah jadi manusia suci. Jadi bagi ahli politik Malaysia begitu juga ya Wabi. Kalau buat silap ada corruption dan sebagainya, pergilah umrah dalam tempoh 2 bulan setengah, 2 kali, sudah menjadi manusia suci. Tapi saya yakin itu tak berlaku di Malaysia. Politik bukan isu kau semayang banyak mana, kau pergi haji banyak mana. Isunya amanah yang telah rakyat berikan, sejauh mana kau jalankan. Kalau dosa kau di dalam bidang pentadbiran, dosa kau tentang taxpayers money, you have to deal with it. Kau mesti ada integrity. Integrity itu penting dalam Islam. Berdasarkan konsep Islam, berdasarkan konsep amanah, integriti merupakan tema utamanya. Kalau kita tidak integriti, maka kita tidak layak untuk memerintah, walaupun kita solat tahajudnya 20 rakaat satu malam. Walaupun kita itu siapa pun. Lepas tu hantar ketua guru ke, hantar tokoh suci mana pun, manusia istimewa yang dikirimkan seperti suami saya pun. Kalau dia tidak integriti, dia itu tidak mempunyai ketelusan, maka kita tidak boleh. Sebab ukuran bukan pada individu, ukuran adalah kepada apa yang dilakukan. Sebab itu kalau kita katakan kepada isu good governance, Islam merupakan konsep yang paling utama. Islam ni apa? Konsep asalnya Islam daripada baik, daripada tak baik kepada baik, daripada baik lebih baik, dan juga kekalkan yang baik dan elakkan perkara lain yang boleh meruntuhkan benda yang telah begitu baik untuk dunia. Sebab tu kalau kita bicara dalam ruang politik, Islam termasuk dalam Islam adalah freedom of expression, freedom of politics. Kita kebebasan media itu Islam, pemisahan kuasa yang sebenarnya itu Islam. Kita memanggil supaya ada ombudsman, ada suruhanjaya untuk menyiasat ada ketirisan ataupun adanya pecah amanah di peringkat tertinggi, itu termasuk dalam Islam. Transparent, accountability, itu termasuk dalam Islam. Sebab tu bila bicara tentang good governance, saya katakan ialah kalau nak bicarakan dari sudut akademik, dia ada banyak isu lain, filosofi dan sebagainya, tetapi dari kacamata mekanisme, good governance yang telah diilhamkan oleh World Bank pada tahun 1989 akibat report daripada tidak membangunnya kawasan Western Sahara, maka Bank Dunia telah memberikan formula bahawa apa yang berlaku di Western Sahara itu, dan juga dia refleksi kepada kebanyakan negara Afrika dan negara Balkan, ialah bad governance, tata kelola yang tidak cekap, yang tidak baik di negara-negara tersebut, yang menyebabkan kemunduran. Bila berlaku kemunduran, akan berlakunya jenayah yang tinggi. Bila berlakunya jenayah yang tinggi, kemunduran, dia akan membawa kepada kadar literasi, kadar literate ataupun tidak berpendidikan yang tinggi. Jadi ini tidak akan memberikan makna yang baik kepada sesebuah negara. Jadi mereka berikan formula good governance. Dan kemudian bila World Bank dah mulakan, pihak lain pun turut memberikan mereka punya input, dan sehingga ini good governance ataupun tata kelola yang baik menjadi tema bagi
pihak kerajaan maupun pihak pembangkang di dalam arena politik di mana-mana sekalipun. Detail tentang good governance kita boleh baca lah kat dalam buku ni. Tapi secara kasarnya ada sebut good governance di situ perlunya ada ruang accountability, perlunya ada keterusan, keluasan, perlunya kepada rule of law dalam sebuah negara, perlunya public service yang efficient, perlunya kepada ruang demokrasi yang tulen, perlisan kuasa, perlunya kebebasan bersuara dan sebagainya. Jadi bagaimanakah pihak gerakan Islam? Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah kebanyakan gerakan Islam membicarakan isu ini. Perlunya good governance kerana ianya bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Islam, terutamanya bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu objektif tertinggi yang cuba dicapai oleh Islam. Jadi bila saya ingat yang budak bertanyakan tu panduan-panduan politik Islam, dia pun tak boleh buat kerana mungkin dalam kerangka pemikirannya panduan politik Islam tu kena ada orang-orang suci yang menjadi pemimpinnya, kena ada hukum hudud, mungkin kena ada, saya pun tak tahu apa yang dia terbayang. Tapi pada saya, kalau kerangka dalam politik itu, kena politik ini merupakan ruang isytihadnya terlalu luas. Dalam Rashid Ghannouchi menyebutkan faragat atau vacuum yang ada pada ruang politik selalu luas, tetapi kita dipandukan oleh wahyu, kan? Dipandukan oleh wahyu, maka panduan-panduan yang kita sebutkan tadi, adanya unsur Islam, amanah, ukhuwah yang paling penting. Kadang sebut ukhuwahnya, orang kata ukhuwahnya jangan bergaduh. Kalau kita buat parti politik dah bergaduh, jadi nak jaga ukhuwah tak payah ada parti politik. Itu bukan. Ukhuwah ni solidariti sejagat. Sebut solidariti ni orang saya pun agak sensitif sikit. Jadi diceritalah kenapa. Tapi ini hanya bicara orang apa Islam ya. Dia lebih kepada konotasi dekat situ ialah social responsibility. Social responsibility, okey? Social justice. Sensitif sikit. Okey, lepas ni. Siapa ni ada yang unsur takaful ijtimai, saling bantu membantu, semangat volunteerism. Itu semangat ukhuwah yang perlu kita ada dan boleh dibacakan dalam buku ini pun. Yang penting kalau kita lihat gerakan Islam semua sudah berada di pihak yang matang. Arab Spring telah menunjukkan bahawa mereka telah lalu satu fasa yang baru. Dan apa berlaku ini bukanlah satu benda yang pelik. Sepanjang sejarah Islam sekalipun, kita lihat pengalaman manusia itu mencorakkan bentuk politik umat Islam. Administrasi di zaman Rasulullah SAW tak sama dengan zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar tak sama dengan zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar tak sama dengan Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tak sama dengan zaman Sayyidina Ali. Sebab itu kalau kita lihat, waktu Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman, waktu itu tinggal dia dua orang saja untuk siapa nak jadi khalifah. Ditanyakan kepada Sayyidina Ali selepas kewafatan kematian Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar suruh ada 6 ahli syura tu. Dia waktu itu tinggal dua orang calon. Maka dibuatlah open debate, presidential debate. Ada orang kata ini budaya barat. Tapi dalam dia kata tu dia nak pakai tie, pakai kot. Apa budaya barat saya kata? Budaya debate dia budaya Islam. Lebih-lebih lagi dalam rangka politik. Kalau kita lihat suatu Saqifah Bani Sa'idah, peristiwa Saqifah selepas Rasulullah SAW wafat, ketika sahabat semua sedang sibuk menguruskan jenazah Rasulullah SAW, waktu itu kaum Ansar dah berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah. Ini kita ambil riwayat Sunni, ya? Bukan ambil Syiah. Syiah dah teruk sangat. Para sahabat ni nampak semua power grid kat situ. Waktu itu orang tu beritahu kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, kata okey, orang sedang berkumpul nak pilih siapa yang Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar dan Abu Bakar bergegas pergi kat situ. Bila pergi kat situ, bagi pihak Ansar, mereka nak latih ketua di kalangan mereka. Waktu itu mula dialog. Bagi pihak Abu Bakar, dia kata orang Arab tidak akan setuju jikalau pemerintah ini daripada bukan kalangan Quraisy. Kemudian dia kata, oh tidak, kita latih seorang daripada Muhajirin, seorang daripada Ansar untuk menjadi pemimpin. Tapi sekali lagi, orang Arab tak akan reda kecuali pemerintah di kalangan Quraisy. Ada orang kata, inilah menunjukkan ketuanan bangsa Quraisy. Saya kata tidak. Tidak sekali-kali. Ada orang nak justifikan ketuanan Melayu, dia quote dekat situ, dia quote dari itu. Saya kata pertama sekali, hujah kamu terbatal dengan satu perkara. Kita cerita kat Madinah, Quraisy bukan berasal daripada Madinah. Kalau ketuanan, nak kata ketuanan bumi putera,
Dia kena ambil orang daripada bumi putera Madinah, sama ada Aus dan Khazraj. Bangsa Ansar itu kena jadi dia punya khalifah. Tapi umat Islam tak pernah kenal isu-isu ni, ketuanan apa semua. Cuma kita kata habis Quraisy hijrah daripada Mekah. Tapi bila sebut tentang kepimpinan, kita kena ingat geopolitik waktu itu. Konteks, macam kata Dr. Sri tadi, konteks dan teks itu perlu difahami. Konteks pada waktu itu, bagi golongan Quraisy, mereka menjaga Sudana ataupun menjaga Kaabah. Ini semenjak peninggalan zaman Nabi Ibrahim, orang sudah menunaikan haji dan walaupun dengan cara jahilah dan sebagainya, tetapi Kaabah itu menjadi satu simbol penting dekat Jazirah Arabia. Quraisy memainkan peranan penting. Jadi pada waktu itu, mereka yang berkuat, Quraisy yang berkuasa kat situ, orang di Jazirah Arab lebih reda kepimpinan itu diteruskan oleh bukan rejim, oleh orang yang memegang tampuk kuasa itu daripada kalangan ini. Kenapa? Bukan kerana keturunannya, tetapi kerana pengalaman mereka dalam politik. Mereka sudah ada as well established. Mereka sudah ada Darun Nadwa. Dalam keadaan di tempat-tempat lain masih berkecamuk, masih lagi dengan sistem tribal dan sebagainya. Di Darun Nadwa agak advance. Dan mereka biasa deal dengan orang luar yang datang berniaga ke Mekah semua. Dan Mekah pun dipanggil sebagai Ummul Qura. Ummul Qura ni kota cosmopolitan. Bukan kerana bangsanya, tetapi kerana pengalaman mereka berada kat situ. Dan kebetulan pula framework di zaman tersebut, Quraisy sebagai satu bangsa, maka framework bangsanya. Ini tak ada isu bangsa dan sebagainya. Isu tentang realiti politik pada waktu tersebut. Geopolitik pada waktu itu. Jadi pada Abu Bakar dia kata, dia bawa hujannya, orang takkan terima. Dan kalau orang tak terima, susah Islam nak berkembang. Dialog itu ada. Akhirnya mereka bersetuju. Bila Abu Bakar kata, dia minta Umar jadi pemimpin. Sebab nampak Umar lebih Umar tolak. Umar pun bawa dia punya argument dia kata tidak. Dia kata Abu Bakar merupakan Thaniul Itsnain Umar bin Ghar, orang yang berada bersama Nabi waktu berada kat dalam gua. Hijrah, ketika berhijrah, Islam pada waktu itu tumpu pada dua orang ini. Maksudnya orang pada Nabi percaya untuk kaum hijrah. Dan ketika Rasulullah SAW kering pun, baginda melantik Abu Bakar untuk jadi imam. Jadi pada waktu itu Umar melantik Sayyidina Abu Bakar. Ada dialog, ada debate. Sebab tu kalau kita katakan nak ada Prime Minister debate, itu very Islamic sebenarnya. Sebab tu saya bagi idea lah, Dewan Al-Qayyim kalau nak membuat islah di dalam politik Malaysia, tak payah jadi third force lah, third force yang notorious. Tetapi apa kita boleh adakan ialah membawa unsur education terhadap rakyat. Ajar rakyat bagaimana nak memilih. Kalaulah Ibn Qayyim tak nak nampak berpihak, walaupun berpihak pun kan. Educate dengan apa? Educate dengan menggalakkan wacana ataupun debate menjelang pilihan raya. Bermula dengan Penang. Ambil ketua menteri dan ketua pembangkang kat sana. Kita debate di Al-Qayyim kalau muat. Dan di serata Malaysia, kalau di KL ini kita ambil Raja Nur Cik itu dengan siapa yang terlibat, YB ke ataupun atau tak YB untuk dengan sahabat baiknya. Dengan siapa tu, Nurul Izzah ke kan? Rafizi dengan KJ ke. Jadi Ibn Qayyim dari satu segi akan memainkan peranan Islam dan juga tarbiyah kepada masyarakat. Bezanya kita ni berkecuali ikhlas. Saya yakin orang-orang kat sini semua ikhlas yang tidak punya kepentingan dalam politik. Jadi kalau tuan-tuan anjurkan, ini sebahagian daripada Islam, sebahagian daripada tarbiyah kepada masyarakat, bertitik tolak daripada kefahaman Islam yang menyeluruh dan siasat syariah yang disebutkan. Jadi peranan ini yang kita perlukan. Mediator ataupun moderator, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya, inilah politik baru kita nak bawa. Politik warga, politik mendidik. Dan mungkin kemuncaknya Prime Minister debate lah. Prime Minister debate. Dan kalau nak buat, Ibn Qayyim tak mampu nak buat seseorang, saya jamin. Boleh terlibat dengan sinar harian tidak terlibat dengan kerang-kerang. Boleh terlibat dengan pihak-pihak lain yang yang berkecuali. Kan? Kita nakkan rakyat bersikap patah. Inilah politik Islam. Kita nak rakyat mendapat maklumat yang lengkap sebelum mereka membuat keputusan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Bagi bukti kamu, kalau kamu orang yang benar. Inilah politik Islam. Politik hujah, politik ilmu, dan juga politik berdasarkan kesedaran, consciousness. Dan bukan kita ini dikaburkan dengan mantra-mantra lama, kena bersyukur. Kalau tak bersyukur nanti habislah, kembali ke zaman Jepun, kan? Kena undi sebab apa? Sebab dia ni ulama. Orang lain bukan ulama. Kita tak main dengan gitu. Kita main dengan hujah. Dan kita nak tengok track record. Kita nak tengok orang yang kita uji ni, yang kita pilih benar-benar boleh laksanakan amanah. Sebab apa? Di akhirat nanti kita akan accountable depan Allah SWT. Mengapa kau pangkah ini? Mengapa tidak pangkah yang lain? Kurang-kurangnya di hadapan Allah Ta'ala kita kata, Ya Allah, berdasarkan apa yang saya faham daripada Quran dan Sunnah, bahawa saya memilih orang ni kerana saya yakin dia bawa hujah gini. Apa yang berlaku lepas tu, itu antara dia dengan Allah, kan? Tetapi kami buat ni berdasarkan ilmu, kan? Berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah, dan juga berdasarkan prinsip yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kita. Jadi inilah politik ke depan bagi rakyat Malaysia. Inilah politik good governance. Sebab tu kalau orang katakan good governance ini kata di barat, apa kita nak ikut barat, kita kena berpegang dengan Islam. Apa yang Islamnya pula katanya? Bukanlah semua daripada barat itu tidak boleh. Malah kita tengok Rasulullah SAW sendiri banyak mengambil yang baik daripada selain daripada Islam. Itu Gali Khandaq contohnya. Konsep syura diambil daripada Darun Nadwa, kan? Darun Nadwa satu, kita katakan sistem yang agak advance yang dicipta oleh orang jahiliah Quraisy, kafir Quraisy itu, tetapi itu bertepatan dengan roh Islam, roh syura itu sendiri. Sayyidina Umar zaman dia orang dah lebih advance. Kalau asalnya dalam Rasulullah SAW lebih kepada city state. Madinah tu city state, orang kenal sama sendiri, kan? Rasulullah mana kalau nak buat keputusan, panggil orang Madinah sekali, kan? Nak perang Uhud, panggil semua sekali. Itu yang timbul, orang muda nak macam gini, orang lama nak macam gini. Tapi nak ceritanya kehidupan begitu simple. Di zaman Sayyidina Umar tidak ada lagi city state. Tidak ada lagi city state, tetapi mereka umat Islam sudah pergi kepada fasa baru. Mereka menjadi empire. Dan mereka tidak lagi bicara tentang tanah Arab. Mereka bicara tentang nak lawan kuasa besar dunia, kuasa besar geopolitik pada waktu itu. Jadi sudah tentu administration yang bukan hanya di Madinah, tetapi juga di Kufah, di Basra, di Mesir, di Palestin, di negara Syam, perlukan kerangka yang baru. Sayyidina Umar begitu bersikap terbuka dengan mengambil contoh-contoh daripada administration orang Parsi. Dan begitu juga kita lihat di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, dia sudah ambil contoh daripada Rom. Dan zaman Muawiyah paling memuncak, mengambil banyak daripada Rom, digabungkan dengan pengalaman administration di Parsi. Dan saya tak habis cerita lagi tentang Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali waktu nak dibayar siapa nak jadi khalifah itu, dibagikan offer. Siapa nak ikut corak pemerintahan Abu Bakar dan Umar? Ali kata aku tak nak. Ini antara dia punya debate lah. Tak nak. Sebab apa? Dia lihat bahawa setiap waktu ada dia punya ijtihadnya sendiri. Dia tak mau terikat. Osman kata dia nak, dia setuju. Sebab Osman dia orang praktikal, orang niaga, orang bisnes, kan? Dia lebih nampak ruang yang simple dan sebagainya. Akhirnya dia ambil. Dan pemerintahan Osman, kita lihat 8 tahun yang pertama, Masya Allah. Tapi selepas berlakunya perubahan, dan Sayyidina Osman, ni bukan kita nak mengkritik sahabat, tetapi kita bicara dalam ruang politik, bahawa 8 tahun yang seterusnya Sayyidina Osman agak kurang dapat nak mengawal keadaan sekeliling, maka berlakulah fitnah sebagainya. Dan Sayyidina Ali naik ke tampuk kuasa, bila Sayyidina Ali naik ke tampuk kuasa, dia melakukan perubahan dalam kerangka ini. Dan kalau kita lihat surat menyurat oleh Sayyidina Ali terhadap governor-governornya, itu banyak sekali pengajaran di dalam good governance. Terutamanya surat beliau kepada Malik Al-Ashtar. Ini ada orang pertikaikan lah, ini macam Syiah lah apa. Tapi kandungan tak kira siapa yang tulis pun. Isi kandungan surat tersebut, subhanallah. Kita rasa hari ini kalau ada statesman buat kenyataan macam ini, biasa. Tetapi di zaman tersebut, bagi Sayyidina Ali yang besar di Mekah dan Madinah, boleh menghasilkan satu kerangka tata kelola yang baik seperti itu. Subhanallah, kelola yang azim, besar. Dan yang penting, sungguh pun begitu, Sayyidina Ali
dia terlepas pandang satu perkara. Dia mengambil pada dia bila dia menjadi khalifah, dibaiat oleh sahabat-sahabat yang besar, dah cukup. Anaknya Saidina Hasan, yang sebenarnya seorang lebih pandai politik. Tapi orang biasa baca Saidina Hasan ni kadang kata, dia ni tak suka politik, sebab tu dia naik 6 bulan letak jawatan. Tak. Memang Rasulullah janji bahawa dia akan mendamaikan antara umat Islam yang berselagam, tapi dia seorang yang cerdik politik. Ketika bapaknya naik jadi Amirul Mukminin, dia jumpa dengan ayahnya. Dia kata, ayah tak cukup bai'ah para sahabat besar, kena pastikan dapat bai'ah daripada Syam. Tak boleh macam ni. Tapi Sayyidina Ali, mungkin dia ada ijtihad sendiri, dia terlepas pandang benda tu. Akhirnya berlakulah di konflik antara beliau dengan Muawiyah daripada Syam. Walaupun mungkinlah isunya orang kata pembunuhan Uthman dan sebagainya, itu tip of the iceberg. Lagi besar lagi kegagalan Sayyidina Ali untuk memahami kerangka politik yang lebih besar, yang anak dia Hasan sudah perasan. Itu di zaman Khulafa. Mari zaman Umayyah, suasana politik berbeza. Mari zaman Abbasiyah, suasana politik berbeza. Dan begitu setiap zaman ada dia punya perubahan, ada dia punya tuntutan sendiri. Sebab itu penerusan karya-karya politik Islam yang silam mempunyai bentuk yang berbeza. Dia tidak ada satu bentuk saja. Hari ini kalau kita lihat orang amat popular dengan kitab Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah, itu hanya satu kitab daripada ratusan kitab yang lain. Dan dia tidak represent kerangka menyeluruh politik Islam. Dia hanya ambil contoh dari segi institution saja. Dan beliau tulis pun dalam kerangka untuk menyokong Khalifah Abbasiyah yang waktu itu telah mula diketepikan daripada kerangka politik umat Islam. Itu dia cerita kemudian lah, dia buat seminar lain. Dan saya rasa cukup setakat itu. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa perlu bahawa kerangka politik baru bagi rakyat Malaysia dan bagi orang-orang yang saya rasa inginkan satu politik Islam yang lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan Quran dan Sunnah. Kita perlukan kepada ijtihad baru bagi politik Malaysia. Seperti mana bagi gerakan-gerakan Islam pasca Arab Spring di Northern Africa dan juga Western Asia sudah mula melonjak ke depan. Saya rasa sudah sampai waktu bagi golongan Islamis. Saya tak tahulah kita rasa diri kita Islamis ke tidak, tapi Islamis lah, jangan buat semua kan. Sudah sampai waktu, pakai tudung semua lah. Sudah sampai waktu untuk kita bergerak ke depan, berbicara dengan bahasa semasa tanpa meninggalkan aksi kita ataupun worldview Islam kita dan panduan daripada wahyu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.